Apa itu bawa? Ini. Itu apa? Sebenarnya ya. Masuk ke 259 lah. Kuat. Malam ni kena bid malam tu 188 ribu. Tak ada ceramah tak kebentah tak ada. Okey. 500 view kita tembak. 500. Sekali. Dah masuk dah. Okey, MC. Okey, 500 view. Mau terlebih. Okey. Bagi tahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Malam ni seperti biasa kita bersama dengan dua tokoh yang begitu popular di negara kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Utama Mukhris Tun Mahathir dan juga YB Adli Zahari. Kedua-dua merupakan mantan Menteri Besar Kedah dan juga mantan Ketua Menteri Melaka. Hari ini kita nak berbincang di bawah the perspektif yang mana kita tak boleh buat ceramah di pentas kali ini di atas sebab PKPB. Jadi kita lebih menggunakan platform Live FB ini untuk kita berkongsi ataupun share dengan semua rakyat Malaysia, rakyat negeri Kedah, rakyat di negeri Melaka, yang mana kita nak supaya netizen tahu apa perkembangan ataupun kita boleh share politik semasa, dan juga dalam masa itu kita santai dengan kedua-dua tokoh ini, yang mana kita juga menanyakan iaitu hobi-hobi mereka boleh kita kongsi bersama-sama. Kita tak nak begitu berat sekali, tapi kita campurlah, iaitu selain daripada hobi, kita juga berbincang dengan mereka tentang hala tuju negeri ataupun negara, hala tuju politik negara kita. Baik, saya melihat hari ini begitu ramai sekali selepas kita baru-baru ini kita last week kita bersama-sama dengan Yang Berhormat YB Seri Salahuddin, dapat itu ramai sekali peminat yang mahu keadaan netizen temu rakyat negara kita mahu perkembangan semasa. Baik, hari ini kita kedua-dua tokoh ini, YB Adli, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Hari ini 14 Syawal. Datuk Seri Mukhris, selamat Hari Raya, maaf zahir batin, 14 Syawal hari ini. Alhamdulillah. Mungkin kita dah habis dah. Kita punya Raya 6 dah habis dah, dah buat ketupat dah semua dah kan? Dah selesai. Alhamdulillah, selesai. Baik. Okey, untuk tidak melengahkan masa, hari ini kita bermula dengan YB Adli Zahari. Kita tahu kalau kita tengok FB YB Adli ni, kalau kita tengok hobi dia tengok kat kebun, pakai orang kebun lah, kat kebun di duk tanam apa kita tak tahu. Hari ni kita nak tanya YB Adli, duk tanam apa? Ketanam apa dekat tu, dengan cara dia tu memang orang nampak likers tu memang ramai sekali yang peminat-peminat YB Adli di negeri Melaka maupun di negara Malaysia. So mungkin YB Adli boleh kongsi sikit hobi YB Adli tentang hobi berkebun, dan mungkin ada hobi lain untuk dicerita ataupun dikongsi bersama dengan netizen kita pada malam ini dalam Live FB The Perspective. Silakan YB Adli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera Yang Berhormat Asmirul, moderator kita, dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris, dan juga semua rakan-rakan yang bersama live kita di Facebook pada malam ini. Jadi memanglah kalau lihat di Facebook itu banyaklah saya highlightkan tentang aspek pertanian.
Kerana bidang saya sebenarnya memang minat pertanian daripada kecil lagi dah memang dilatih untuk jadi petani. Jadi kita banyaklah benda yang saya lakukan sama ada pertanian ataupun peternakan Jadi dalam musim PKP gitu, saya lihat memanglah saya duduk di kampung ni. Jadi saya tengok banyak kawasan yang kosong lagi yang boleh saya lakukan pertanian. Jadi memanglah kalau kita lihat antara sektor yang boleh kita kembangkan adalah sektor pertanian sebenarnya bila kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Sebab itu kalau tengok itu saya sebenarnya tanam pisang pisang berangan. Okay. Pun boleh berangan tapi pisang ini pisang berangan jadi saya mulakan dengan 1000 pokok lah. Jadi itu antara aktiviti. Biasanya pagi sebelum ke pusat khidmat saya akan pergi kebun dulu bermula jam 7.30 tu dah masuk kebun dulu, lepas tu baru saya pergi ke pusat khidmat. Dan masa yang sama banyaklah saya buat perikanan juga. Dalam ladang pisang tu dia ada special sikit. Sebenarnya dalam ladang pisang itu ada peternakan 10,000 ekor ikan haruan. Jadi dia agak special sikit. Dalam ladang pisang ada peternakan 10,000 ekor ikan haruan. Dan masa yang sama juga saya tanam durian lah. Ada sekitar 200 pokok. Jadi memanglah kebanyakannya tanah ini tanah terbiak. Sebelum saya jadi ketua menteri dulu tanah ni sebahagian dah saya tanam. Jadi oleh kerana jadi ketua menteri agak sibuk. Tapi lepas ini dia punya masa tu agak terluang sedikit pagi dan petang tu biasanya saya akan habiskan untuk pertanian dan peternakan itu. Itu yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Dan saya yakin melalui di musim pandemik COVID-19 ini sebenarnya sektor pertanian ini memang boleh kita kembangkan sebenarnya. Oh, okey. Ada kongsi untuk hobi-hobi yang lain? Hobi saya sebenarnya memancing sebenarnya. Oh, saya okey. memancing di laut saya memancing sampai ke Aceh, ke Thailand ke Vietnam. Jadi memang minat saya memancing, tapi sekarang ni memang agak terhad sikit terakhir saya memancing di Laut Andaman lah, di Thailand. Cuma nak tanya sikit YB Adli. Profesionnya apa? Profession yang sebenar. Orang nak tahu, orang tak kenal ni. Mantan Ketua Menteri Pertanian, profesionnya apa? Saya sebenarnya electrical engineer, jurutera elektrik. Itu dia, baru orang tahu. Okey, baik. Okey, terima kasih YB Adli. Kita bersama dengan YB Datuk Seri Utama Mukris. Okey, saya nak tanya, dekat FB video kan dia orang buat kat negeri Kedah ni, nampak YB Datuk Seri Utama ni memang duk kayuh gerek. Bahasa orang Kedah lah, gerek gerek. Di berbasikal. Jadi hobi Datuk Seri nampaknya memanglah nampak berbasikal lah, kita nampak kat situ. Jadi peminat basikal ni ramai seluruh negeri Kedah dan juga seluruh negara. Jadi orang nak tanya, boleh kongsi sikit hobi kayuh basikal ni? Nak tahu berapa kilometer ni Datuk Seri kayuh ni, paling tinggi maksimum ni berapa kilometer? Dia orang nak tahu juga. And then kadang-kadang orang kayuh basikal ni dia ada minat-minat tersendiri, iaitu spare part, barang-barang dia ada kumpul dan sebagainya. Ataupun mungkin Datuk Seri boleh kongsi mungkin apa Datuk Seri join dengan apa-apa fun ride ke ataupun dalam program-program berbasikal ni untuk kita kongsi bersama dengan netizen kita. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi menjemput saya untuk bersembang-sembang dalam siri The Perspective ini. Terima kasih juga kepada saudara YB Asmirul dan selamat malam sekali lagi kepada Yang Berhormat saudara Adli. Jadi memanglah kalau tengok daripada Instagram saya agaknya saya memang suka jugalah mengikuti fun ride jadi itu satu peluang untuk saya beriadah sambil bersenam dalam satu aktiviti yang memberi peluang pada saya untuk mengunjung sekitar kawasan-kawasan saya sendiri, iaitu di Jelun, termasuk juga di kawasan-kawasan sekitar Kedah dan di mana-mana juga yang saya dijemput. Jadi yang saya paling minat sekali ialah peluang untuk berkayuh gerek di Langkawi. Sebab Langkawi itu satu pulau yang saya ingat paling sesuai
untuk sukan berbasikal. Kita semua tahu bahawa kita ada beberapa acara sukan di Langkawi itu, Letua di Langkawi, walaupun di seluruh Semenanjung dan terbaru sekali pun di Sabah Sarawak. Tetapi sekarang ini dah kita kembalikan balik acara di Langkawi itu sendiri. Kalau tak di permulaan, maka dia di peringkat akhir perlumbaan tersebut. Dan banyak jugalah syarikat-syarikat tempatan kita yang menganjurkan acara berbasikal secara riadah, fun ride ni, di Pulau Langkawi. Yang saya ingat paling jauh saya kayuh ialah 72 km, iaitu satu acara anjuran RHB Bank. Dan yang tu pun setengah mati juga lah. Sebab turun naik bukit ni, masa turun laju lah, masa nak naik tu dah tukar gear sampai gear paling ringan pun masih tekan lagi, ingat ada lagi kot gear yang lebih ringan daripada yang kita duk kayuh tu. Dan saya rasa memang baguslah kerana rakyat Malaysia ramai yang suka berbasikal. Mungkin atas sebab itulah banyak juga syarikat-syarikat dan korporat tempatan kita maupun antarabangsa yang menganjurkan aktiviti berbasikal. Jadi saya juga suka apabila dijemput oleh kawan-kawan untuk pergi ke di kayuh di Janda Baik, ya, di orang panggil Genting Peres, ya, kawasan-kawasan macam tu. Sebenarnya sampai ke Jelebu di Muhammad, kat Melaka belum sempat lagi. Tapi kalau sudi ada acara-acara macam itu, insyaAllah saya boleh pergi. Sekarang ni dah lapang dah tak banyak kerja kan. Jadi kita bolehlah berbasikal bersama. Memang betul bila orang masuk minat dalam sukan berbasikal ni, dah mula beli gerek sendiri atau berbasikal sendiri ni, spare part ni macam-macam lah, ya. Satu gear nak kena betul, macam saya ni perut naik sikit, jadi bila pakai gear basikal, jersey basikal yang ketat-ketat tu, ada sekali tu saya teringat zip ni begitu ketat, jadi bila dah zip tu dah sampai ke atas ni, tiba-tiba terburai kat perut. Dia tu macam terbuka, jadi kena tukar balik. Jadi kejadian-kejadian macam tu pun masih berlaku lagi. Sekarang ni saya ingat ianya satu sukan yang membantu kita untuk sentiasa dalam keadaan sihat, kerana kita banyak berpeluh, kita duduk dalam matahari, dan dalam waktu PKPB ni saya lihat aktiviti berbasikal sudah dibenarkan, tapi tak bolehlah beramai-ramai sangat. Jadi kita pun masih mengamalkan penjarakan sosial, tak kurang daripada 5 meter saya ingat, di antara satu basikal di depan dengan belakang. Jadi itu antara yang kita lakukan dalam keadaan COVID-19. Okey, terima kasih YB Datuk Seri Utama Mukhris. Okey, cuma saya nak berbalik kepada YB Adli. Soalan yang keduanya ialah kita baru dapat maklum, ya, baru-baru ni Kerajaan Negeri Melaka telah pun diiktiraf oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, iaitu melalui Plan Malaysia kepada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan Majlis Pembandaran Jasin Melaka, ya, sebagai antara 10 bandar paling bahagia pada tahun 2019 masa YB Adli sebagai menjadi Ketua Menteri Melaka masa itu. Mungkin YB Adli boleh komen dan sikit kongsi dengan pihak kita. Silakan YB. Okay, memanglah kita tahu memang melalui Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan, biasanya kita mempunyai penilaian kepada bandar-bandar ini. Dulu masa sebelum saya jadi Ketua Menteri, memang saya ada
ada banyak juga membaca ciri-ciri bandar-bandar yang bahagia ni. Dan termasuk sebenarnya sebelum saya cerita tentang bandar bahagia ni, sebenarnya memang di peringkat antarabangsa pun biasanya menilai, termasuk pernah dia buat penilaian di Asia ini, antara bandar-bandar yang di mana belianya bahagia di kalangan penilaian itu. Dan antara bandar yang dilihat belianya bahagia adalah Jakarta di kala itu. Okey. Jadi tetapi bila saya lihat itu, bila saya ambil alih kerajaan negeri ini, memang kita tahu bahawa memang di peringkat KPKT itu dia mempunyai beberapa penilaian untuk menentukan bandar itu bahagia atau tidak bahagia, tetapi kebanyakannya dilihat dalam pelbagai aspek. Jadi saya suka mungkin tekankan antara keutamaan kita adalah memang tema kalau kita memimpin kerajaan Melaka itu adalah pintar, hijau, bersih. Jadi aspek-aspek itu sebenarnya menyumbang kepada ciri-ciri bandar bahagia ini. Sebab di Melaka itu ada dua perbandaran yang mendapat pengiktirafan ini, iaitu Melaka Bandaraya Bersejarah dan juga di kawasan Mali Pembandaran Jasin. Jadi dua perbandaran ini mendapat pengiktirafan itu. Dan saya lihat antara aspek yang penting adalah aspek hijau itu sendiri sebenarnya. Kalau macam di Mali Pembandaran Jasin, kawasannya adalah kawasan luar bandar. Tetapi dari segi penggunaan teknologi hijau itu sebenarnya bangunan-bangunan kerajaan, termasuk kalau kita lihat beberapa aspek-aspek penting. Jadi aspek hijau penggunaan tenaga itu diguna pakai di Jasin itu sendiri. Jadi ini sebenarnya memenuhi keperluan dari segi penggunaan teknologi, termasuk mereka melakukan penjimatan tenaga. Begitulah juga kalau kita lihat dari segi infrastruktur, jalinan kawasan-kawasan pembangunan dan pelaburan-pelaburan baru, itu juga menggamit potensi pekerjaan dan juga memberikan ruang pada masa akan datang. Jadi kalau kita lihat salah satu aspek juga macam di Melaka Bandaraya Bersejarah itu adalah aspek keselamatan. Sebab itu masa kita Pakatan Harapan memimpin Melaka, memang kita meletakkan satu garis kita adalah Melaka harus jadi negeri paling selamat dalam Malaysia. Itu memang KPI saya letakkan kepada Ketua Polis Negeri, kepada jabatan-jabatan di peringkat negeri. Memang itu setiap bulan ada penilaiannya. Saya lihat kerana itu sentiasa kita fokuskan. Kerana bagi saya, kalau dulu kita sentiasa baca dalam kitab disebut bahawa negeri yang mempunyai ciri-ciri Islam itu adalah orang wanita boleh keluar malam tanpa diganggu. Jadi selalu saya sebut, kalau kadang-kadang tempat kita bukan kata wanita, kadang-kadang basikal letak depan rumah pun tak boleh selamat. Jadi kalau kita lihat ini, sebenarnya ciri bandar yang kita mahu adalah bandar yang selamat. Jadi aspek keselamatan itu sebenarnya merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan perbandaran dan kawasan dan negeri kita itu berada dalam keadaan selamat, dan pasti dia memberikan sumbangan kepada kesejahteraan dan juga apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan rakyat itu sendiri. Sebab itu kalau kita tengok ciri-ciri hijau, ciri-ciri kawasan-kawasan pembangunan yang baru, ciri-ciri keselamatan ini diambil kira bagi menentukan sama ada perbandaran itu, negeri itu atau kawasan itu adalah kawasan yang sejahtera, bahagia didiami oleh masyarakat. Sebab itu kalau kita tengok faktor-faktor ini, memang di Melaka itu memang tema kita dulu adalah pintar, hijau, bersih. Jadi memang aspek kepintaran itu memang kita berikan keutamaan. Sebab itu kita minta supaya mandi-mandi perbandaran ini lebih banyak mengadakan inovasi-inovasi baru bagi memastikan bahawa aspek-aspek ini diambil kira dalam mereka membangunkan negeri. Begitulah juga kalau kita lihat macam di Jasin itu, walaupun dia kawasan luar bandar, tetapi sebenarnya dia di samping kita mengekalkan kawasan pertanian itu dan kawasan hijau itu, tapi dalam masa yang sama aspek-aspek penggunaan teknologi dalam setiap sistem yang kita laksanakan itu diguna pakai bagi memastikan hubungan antara pembangunan yang kita buat dengan kehidupan masyarakat itu sentiasa ada. Jadi itu sebab kita pun rasa bersyukur kerana memang bukan sahaja kita ada 4 mandi perbandaran itu,
dan kita yakin bahawa kalau mana pembandaran-pembandaran yang lain juga mengambil kira aspek-aspek ini dan memenuhi keperluan ini, saya yakin bahawa Melaka sepenuhnya pada masa depan boleh menjadi bukan sahaja bandar bahagia, boleh menjadi negeri bahagia untuk kita, bukan sahaja lawati tapi untuk kita jadi kalau orang Kedah ke boleh jadi my second home lah. Jangan second branch. Tapi jangan tafsir macam-macam. Tapi Melaka memang sentiasa terbuka untuk itu, dan saya memang ucap terima kasih lah juga kepada semua di peringkat PBT dan juga di peringkat penjawat awam yang sebenarnya banyak membantu kita juga, mendorong untuk kita menjayakan menjadi antara bandar bahagia dalam Malaysia ini. Semalam YB berkenaan dengan pelantikan TYT Melaka. Tun Ali Rostan, mungkin YB mungkin kongsi sikit. Memanglah kalau kita tengok dalam sejarah Melaka ini, antara yang kita harapkan adalah anak Melaka ini menjadi tuan yang utama, dan hari ini memang kita tahu bahawa lantikan itu telah dilaksanakan, dan harapan kita lah supaya tuan yang utama Tun itu boleh memayungi dan memberikan keadilan kepada semua rakyat di negeri Melaka itu. Dan kita di peringkat Pakatan Harapan juga akan memberikan kerjasama kita untuk memastikan Melaka itu boleh terus membangun, dan memanglah tema Pakatan Harapan itu Melaka berwibawa itu memang kita harap akan menjadi cita-cita dan benar-benar menjadi sebuah negeri berwibawa pada masa depan. Okey, baik. Terima kasih YB Adli. YB Datuk Seri Utama. Soalan berkenaan sekiranya YB Datuk Seri masih kekal sebagai Menteri Besar Kedah. Ini soalan sikit, cukup mas sikit. Sekiranya menjadi Menteri Besar, masih lagi kekal sebagai Menteri Besar Kedah, kita nak tahu apa perancangan Datuk Seri Utama, dan adakah Kedah mempunyai blueprint di bawah pemerintahan Datuk Seri Utama yang untuk dikongsikan dengan rakyat negeri Kedah ataupun rakyat Malaysia secara am. Silakan Datuk Seri. Ya, sebenarnya untuk satu-satu kerajaan itu menjayakan apa juga perancangannya, dia makan masa yang agak lama lah juga Yeah. Sebab kita nak kena kaji dulu apa keadaan sebenar, apa keperluan rakyat, apa kelemahan dan kekuatan kita, SWOT analisis kena buat. Kemudian dirangka strategi yang mana yang kita rasa sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kawasan setempat dan sesuai dengan keadaan kita di dalam negara dan dalam rantau Asia itu sendiri. Jadi suatu kali pertama saya menjadi Menteri Besar, kita dah buat satu makmal di mana kita mengumpul, kalau tak silap saya, lebih kurang 160 orang pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Mereka ini mewakili institusi akademik seperti universiti, ada yang mewakili NGO, wakil-wakil kerajaan baik persekutuan maupun negeri, orang perseorangan, ahli-ahli korporat, persatuan-persatuan penjaja dan sebagainya. Dan dari situlah tercetusnya pelbagai idea-idea yang sangat menarik yang meliputi semua bidang-bidang yang relevan bagi Kedah. Contohnya sektor pelancongan, sektor perindustrian, ada pula bengkel yang khusus bercakap mengenai infrastruktur, ada juga mengenai pertanian, pendidikan dan macam-macam lagi. Maka daripada situlah awal-awal dulu kita telah melancarkan 6 projek pembangunan yang kita rasakan paling sesuai untuk Kedah. Saya ingat dah banyak kali dah saya sebut perkara ini, antara lain yang paling menarik ialah untuk membina satu lapangan terbang antarabangsa yang baru di Sidam, Sungai Petani dekat dengan Kulit. Jadi itu telah kami usahakan, kita dah mula lancarkan. Kali kedua saya menjadi Menteri Besar di bawah kerajaan Pakatan Harapan. Dan saya telah laporkan bahawa sudah ada banyak daripada projek-projek ini kita dah mulakan, bukan setakat pecah tanah, tapi dah kerjakan tanah itu, dah buat clearing, perundingan dengan pihak pelabur pun dimulakan, ada juga yang telah mengesahkan
bahawa mereka akan masuk untuk melabur buka kilang dan sebagainya untuk membina infrastruktur dalam kawasan-kawasan taman industri baru yang hendak kita usahakan itu. Dari segi KXP ataupun lapangan terbang antarabangsa yang baru, kita saya ingat dah siap plan induk ataupun master plan yang diusahakan oleh sebuah syarikat daripada Perancis yang telah memenangi tender terbuka yang kita anjurkan untuk tujuan tersebut. dan banyak lagi lah program macam itu bertujuan untuk supaya Kedah ini menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang akan memberi manfaat bukan hanya kepada kerajaan tetapi lebih penting lagi kepada rakyat. Dan tak kurang penting juga tentulah ialah dalam soal peluang pekerjaan yang akan diwujudkan, peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Kita nak yang berpendapatan tinggi ini, yang mana ramai yang boleh mendapat manfaat daripadanya. Jadi ke depan pula, sebenarnya saya telah mengarahkan bahagian perancangan ekonomi negeri atau BPEN Kedah untuk merangka satu perancangan jangka pertengahan yang kita panggil perancangan pembangunan Kedah 2035 atau singkatannya Kedah 2035 yang saya telah rancang dengan persetujuan Exco untuk dilancarkan pada sesi sidang Dewan Undangan Negeri Kedah yang kedua tahun ini. Jadi sepatutnya bulan 7 bulan 8 inilah ianya akan dibentangkan oleh saya sendiri, dan tujuan ianya dibentang di sidang Dewan ya supaya semua pihak boleh berbahas, mungkin ada yang nak mengkritik, mungkin ada yang nak memberi pandangan membina, ada idea-idea baru dan tokok tambah daripada perancangan yang telah kita sediakan itu. 2035 bermaksud 15 tahun, juga bermakna ianya merangkumi 3 rancangan Malaysia. Jadi RMK 12, 13 dan 14. Dan tentunya perancangan yang mempunyai jangka masa begitu panjang, iaitu 15 tahun, akan menyaksikan kejayaannya bukanlah pada tempoh kita masih lagi mentadbir kerajaan. Saya sendiri pun mungkin waktu itu tak tahulah dah pencing apa, tak tahu buat apa waktu itu. Tapi yang pentingnya kita ada perancangan. Dan perancangan itu berjalan. Kerana bila adalah hal tuju panjang, jadi semua yang nak kita lakukan itu mudah untuk kita putuskan sekiranya ianya seiring ataupun selaras dengan perancangan jangka masa panjang yang telah kita rangka. Jadi itu antara yang telah kita buat. Salah satu perkara yang saya ambil sangat serius, kerana Kedah ni dah terlampau lama dikenali sebagai negeri yang agak tercorot dari segi pembangunan ekonominya, pendapatan yang sangat terhad. Hasil yang kita dapat daripada kutipan cukai, daripada aktiviti ekonomi yang lain pun terhad. Kita tak bolehlah sentiasa nak menjual tanah saja ataupun balik kepada amalan lama, iaitu aktiviti pembalakan. Jadi yang ini sebenarnya tak lestari. Kita tak boleh nak tahan lama kalau kita sentiasa nak balik pada hutan sebagai sumber pendapatan negeri. Jadi saya berbincang agak panjang lebar dengan Setiausaha Kerajaan Negeri, dengan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk pembangunan, dengan Pegawai Kewangan Negeri, untuk mencari apa kaedah untuk kita mendapatkan idea-idea baru bagaimana kita boleh membangunkan negeri Kedah itu supaya kita dapat menjana pendapatan yang lestari, yang berpanjangan. Setiap tahun contohnya adalah beberapa ratus juta ringgit contoh, ataupun kalau boleh sampai 1 bilion yang secara automatik masuk dalam kantong negeri. Jadi yang ini tak boleh diusik oleh siapa-siapa. Jadi tak payah fikir panjang-panjang, memang dah ada satu
revenue yang konsisten kata masuk dalam kantung kerajaan negeri untuk tujuan pembangunan, untuk tujuan kebajikan rakyat dan macam-macam lagi. Jadi itu sedang kita usahakan. Malangnya apabila kerajaan ni telah diambil alih, jadi kita tak sempatlah nak buat. Tapi saya harap kerajaan yang ada ni boleh fikirkan bersama juga ya, supaya kita tidaklah mengganggu kelestarian negeri kita dengan aktiviti seperti pembalakan dan sebagainya ya. Apa yang kita nak supaya ada aktiviti ekonomi yang lain yang menggunakan keunikan Kedah itu untuk tujuan menjana pendapatan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakyat, insya-Allah. Okay, baik, terima kasih Datuk Seri. Cuma yang kita dah dengar dari segi mungkin ada plan strategi kan yang Datuk Seri kata tadi, kita dari segi blueprint dari segi kerajaan negeri Kedah tu yang katakan Kedah 2035. Mungkin Datuk Seri perinci sikit kita nak dapat, mungkin netizen ada soal dekat kita ni. Perinci yang mana yang plan strategi 2035 Kedah tu lebih kepada industri ataupun kita kekalkan pertanian ataupun ke arah macam mana? Mungkin ada persoalan sikit. Saya ingat seperti YB Asmirul ingat perkara ini telah pun dibentangkan dalam mesyuarat EXCO oleh BPN, peneliti SUK ataupun Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk pembangunan telah membentangkan perancangan itu dalam mesyuarat EXCO. Saya ingat 2 atau 3 bulan yang lepas dan di situ kita telah mendengar bagaimana setiap sektor ekonomi itu diberi perhatian. Satu, kita ikut daerah contohnya. Jadi setiap daerah dia ada keunikannya. Setiap daerah mungkin ada perancangan bagaimana dia nak membangunkan sektor pelancongan. Dia ada beberapa ciri-ciri unik yang boleh jadi tarikan pelancongan yang kalau mendapat dana ataupun bajet yang mencukupi boleh dibangunkan baik oleh kerajaan negeri sendiri ataupun pejabat daerah maupun oleh syarikat swasta ke ataupun masyarakat setempat di situ ke. Jadi tujuannya ialah untuk membuka kawasan-kawasan ini untuk tujuan pelancongan dan menjana pendapatan bagi masyarakat kita. Saya ingat salah satu ideanya ialah di Gunung Pulai, di mana sebelum ini kita telah menghentikan aktiviti kuari batu kapur kerana ianya kawasan itu mempunyai banyak gua-gua di gunung tersebut dan ianya mempunyai potensi pelancongan yang begitu baik. Ini orang tempatan, orang setempat kat situ yang mendesak kerajaan supaya batalkan dengan perancangan kuari dan kita setuju, kita telah batalkan. Dan sekarang kita minta supaya adalah kalau boleh syarikat pelancongan ke ataupun orang kampung itu sendiri ke, kalau dia ada idea macam mana dia nak bangunkan untuk tujuan pelancongan. Jadi itu antara idea-idea yang telah dibentangkan oleh BPN. Selain daripada itu ada juga soal pertanian, ya, kita nak buat estate padi, ya, macam mana kita nak consolidate ataupun kita nak menggabungkan bidang-bidang tanah padi supaya kita ada bidang tanah yang 100 hektar contohnya yang besar-besar ni untuk tujuan padi dan pertanian yang lain. Kerana itu sajalah cara yang sekarang ini kita boleh menggunakan teknologi terbaru, kita ada skala ekonomi dan kita boleh dapat meraih keuntungan yang lebih sambil-sambil menyumbang kepada jaminan bekalan makanan. Jadi itu antara idea-idea selain daripada taman-taman industri yang pernah saya cakap dalam sesi perspektif sebelum ini. Okey, baik. Terima kasih YB Datuk Seri Utama. Tadi Datuk Seri sentuh tentang pelancongan. Melaka ni kita dah tahu dah memang dia memang famous lah bandar pelancongan dia ni, bandar bersejarah dan industri pelancongan merupakan industri yang memberi pendapatan kepada salah satu memberi pendapatan kepada kerajaan negeri Melaka. Contoh rahsia ni kena ceritalah sikit kat kami negeri Kedah ni contoh dia. Okey. Dan selain daripada pelancongan, bagaimana YB Adli melihat bahawa industri mana yang menjadi the main focus kepada kerajaan negeri Melaka semasa pemerintahan yang berhormat Datuk YB Adli semasa itu?
memanglah kita tahu Melaka ni adalah negeri pelancongan. Bila kita Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran kerajaan negeri itu, antara yang kita terus lancarkan adalah tahun Melawat Melaka 2019. Dan alhamdulillah bila kita lancarkan tahun Melawat Melaka 2019 itu, kita dapat satu pencapaian, saya fikir dalam sejarah Melaka itulah pencapaian tertinggi. Setakat ini 18.7 juta pelancong pada tahun lalu kita dapat capai. Walaupun kita target sebenarnya lebih 20 juta. Tetapi saya fikir 18.7 itu adalah satu pencapaian paling tinggi yang pernah dicapai. Jadi sebenarnya kalau kita lihat memanglah aspek pelancongan itu memang suka saya promosikan Melaka ini, walaupun mungkin kita berhadapan dengan pandemik, sektor pelancongan ini antara sektor yang paling terkesan sekali, tapi saya fikir bahawa dengan sedikit inisiatif tambahan keupayaan kita, saya fikir pelancongan itu dapat juga terus memacu ekonomi Melaka. Kita tahu bahawa ekonomi Melaka ini sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhannya hampir 60% sektor ini, terutamanya pelancongan ini sebenarnya memberikan suatu peluangan ekonomi kepada rakyat negeri Melaka. Dua perkara pelancongan itu selalunya saya highlightkan lah. Walaupun dia sebenarnya ada 13 sektor yang dilihat dalam aspek pelancongan itu. Kerana kita tahu Melaka ini bersejarah kan. Kalau kadang-kadang ada setengah, kalau kita tengok di negara China itu, mereka kadang-kadang tak kenal Malaysia tapi mereka kenal Melaka. Kerana Melaka ada dalam buku sejarah mereka sebenarnya. Ini antara aspek-aspek yang itu sebab tentang pertama adalah tentang apa yang kita sektor makan-makan ni. Melaka sebenarnya cukup terkenal dengan orang Kuala Lumpur nak makan datang Melaka kan. Dia terkenal dengan asam pedas dan ada pelbagai lagi produk dan kreativiti terutamanya orang muda. Kalau kita tengok macam coconut shake, mango float, ini adalah kreativiti anak muda daripada Melaka ini, mereka menghasilkan produk makanan sehingga produk itu boleh menarik lebih ramai sama ada dari segi pelancong domestik ataupun pelancong di peringkat antarabangsa. Tetapi saya fikir bahawa dengan inisiatif dan kreativiti ini sebenarnya dia boleh menarik ramai juga pelancong. Sebab itu kadang-kadang walaupun makan itu kita makan sama je, tetapi kreativiti dalam menghasilkan makanan dan kalau kita tengok keperluan makanan semasa dan faktor menyediakan makanan dengan faktor masa dan sebagainya, kadang-kadang ini antara aspek yang saya fikir antara yang penting juga. Kadang-kadang orang daripada Kuala Lumpur datang Melaka nak makan, lepas tu nak balik Kuala Lumpur. Sudah barang pasti faktor yang paling penting adalah faktor masa. Jadi sebisnes itu cukup penting. Sebab itu makan-makan salah satu daripada sektor pelancongan Melaka sebenarnya. Itu sebab kadang-kadang ramai orang daripada jauh pun datang ke Melaka untuk makan. Yang kedua adalah kalau kita lihat yang saya suka kongsikan dalam sektor pelancongan itu adalah sektor yang kita panggil sebagai health tourism. Pelancongan kesihatan ini sebenarnya. Kalau kita lihat pelancongan kesihatan ini antara aspek yang penting juga, terutamanya kalau kita hadapi pandemik COVID-19. Walaupun kita mungkin tidak dapat membawa pelancong asing, tetapi dari segi keperluan kesihatan itu kita lihat bahawa perkhidmatan kesihatan yang kita sediakan di peringkat negeri ini sebenarnya boleh kita tingkatkan dari masa kerana dia boleh menarik pelancong tempatan kita. Macam baru-baru ni minggu lepas saya pergi ke hospital swasta dan bila mereka membuka membenarkan perkhidmatan secara lebih meluas lagi, hampir 70% daripada operasi mereka itu sudah kembali pulih. Jadi kalau kita tengok ini antara aspek yang penting juga dari segi apa yang kita sebut sebagai pelancongan kesihatan itu. Sebab itu Melaka boleh berkembang dan lebih banyak lagi model-model kesihatan ini boleh diberi, perkhidmatan ini boleh diberikan dan saya fikir makin boleh dikembangkan pada masa akan datang. Tetapi macam tadi disebut, bukan sahaja pelancongan itu menjadi salah satu daripada sumber ekonomi di peringkat negeri, tetapi antaranya adalah perindustrian itu sendiri. Sebenarnya Melaka ini adalah negeri perindustrian juga. Kita tahu bahawa kawasan perindustrian seperti mana Aikro, seperti mana di Batu Berendam adalah kawasan-kawasan industri. Sebab itu sebenarnya cuma di kala Pakatan Harapan yang memimpin Melaka ini, antara yang kita berikan keutamaan adalah bagaimana kita dapat menarik lebih banyak industri-industri yang berteknologi tinggi ini. Ini antara aspek yang kita lihat. Dan memang di akhir pentadbiran kita itu sebenarnya kita sedang memuktamadkan untuk Melaka menjadi hub data center terbesar
Asia Tenggara ini sebenarnya. Dan kita sudah memuktamadkan urusan tanah sebenarnya. Kita hanya sedang menunggu pelabuh itu melaksanakan projek pembangunan itu. Nilainya hampir 10 bilion ringgit. Dan sebenarnya kalau itu dapat dilaksanakan dan diteruskan oleh kerajaan yang ada, kerana saya yakin data center dia memang menjadi keperluan, terutamanya di kala pandemik COVID-19 ini. Kalau kita tengok macam cloud dan data ini antara sektor yang cukup berkembang di kala kita menghadapi PKP dan PB dan juga kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi memang kita sudah memuktamadkan urusan tanah sebenarnya, tapi kita tidak dapat memuktamadkan urusan pembangunan. Dan saya yakin pada masa depan Melaka boleh jadi pusat data center terbesar di Asia Tenggara ini, dan itu akan benar-benar memacu bukan sahaja ekonomi Melaka, tetapi sebenarnya dia juga dapat membantu bagi memacu ekonomi dalam negara kita. Sebab itu kalau kita lihat industri adalah antara aspek yang penting. Cuma di kala Pakatan Harapan memerintah itu, kita memang mencari industri yang mempunyai suatu nilai tambah bagi memastikan bahawa kita menggunakan teknologi yang lebih yang bersifat digital bagi membolehkan generasi dan juga masyarakat di negeri kita ini mempunyai suatu pendapatan yang lebih tinggi. Jadi antara aspek-aspek yang kita berikan keutamaan, dan memang kita harapkan banyak lagi sektor-sektor lain. Di samping kita sebenarnya di Melaka ini sebenarnya kita mempunyai potensi melalui pembangunan JLC kita sebenarnya. Itu sebab masa kita mentadbir Kerajaan Pakatan Harapan ini, kita ada satu polisi di mana setiap JLC ini harus menyumbang 2% daripada pendapatan mereka kepada kerajaan negeri. Dan nilai itu 2%. Semua JLC, terutamanya JLC yang berpaksikan perniagaan itu harus menyumbang 2% pendapatan mereka kepada kerajaan negeri, dan nilainya hampir 13 ke 15 juta ringgit setahun. Jadi kalau kita lihat ini antara aspek yang penting, dan saya fikir banyak lagi inisiatif-inisiatif kita untuk mendapatkan hasil, kerana kita tahu Melaka dia tidaklah sama seperti negeri-negeri lain yang ada hasil bumi, kan? Dan kita lebih banyak menggunakan kreativiti kita untuk mendapatkan hasil. Dan sebenarnya ada satu lagi yang kita tengah bangunkan. Sebenarnya memang kita memberikan keutamaan, dan saya rasa Datuk Seri Mukhris pun tahu dalam mesyuarat fizikal negara dan mesyuarat Menteri Besar, saya selalu bangkitkan tentang pelabuhan di Melaka ni. Apa yang saya selalu bangkitkan tentang istilah yang saya gunakan adalah blue economy. Blue economy ini adalah ekonomi yang berasaskan maritim kita. Melaka ini ada selat, tapi selat tu bukan kita punya, selat Melaka. Tetapi sebenarnya itulah kekuatan Melaka. Sebenarnya Selat Melaka ini, laut di tepi pantai Melaka itu sebenarnya kedalamannya cukup dalam sebenarnya. Itulah sebenarnya adalah potensi semula jadi negeri Melaka sebenarnya. Dia adalah pelabuhan semula jadi sebenarnya di tepi laut Melaka itu sebenarnya. Sebab itu kalau kita lihat blue economy ini, kalau kita boleh bangunkan pelabuhan di negeri Melaka ini, sebenarnya dia adalah satu potensi yang cukup besar. Dan sebenarnya dari segi sejarah itu telah membuktikan bahawa Melaka adalah pusat dagangan yang antara yang terbesar dalam di Asia Tenggara ini. Dan sebenarnya Melaka boleh memacu ekonomi itu melalui blue economy yang kita katakan, untuk membangunkan maritim kita dan membangunkan beberapa pelabuhan kita. Walaupun kita tahu, tetapi kita telah banyak melaksanakan inisiatif-inisiatif, termasuk yang paling saya kira banggakan dengan bantuan daripada pejabat awam, semua tenaga-tenaga kita berjaya memuktamadkan sepadan maritim antara Melaka dan Negeri Sembilan. Satu-satunya negeri yang telah memuktamadkan sepadan maritim di Malaysia ini, iaitu Melaka dan juga Negeri Sembilan. Jadi ini adalah bagi membolehkan, sebenarnya sepadan maritim ini bagi membolehkan kita melaksanakan pembangunan pelabuhan kita untuk memacu ekonomi Melaka pada masa hadapan. Itu saja. Okey, terima kasih. Begitu clear sekali, walaupun soalan jadi pendek tu. Okey. YB Datuk Seri Utama, saya nampak dalam kesungguhan Datuk Seri dalam usaha pendidikan untuk anak-anak Kedah. Jadi yang boleh kita dapatkan maklumat, iaitu Datuk Seri telah pun membina Kedah Digital Library.
kalau Datuk Seri membina lah kan, telah menjadikan Kedah Digital Library iaitu berjumlah 15 juta yang telah diperuntukkan, yang katanya setelah pun siap fasa yang pertama dan akan disiapkan lagi fasa yang kedua. Kemudian Kedah Industry Skill and Management Development KISMED, iaitu Datuk Seri tekankan dalam bidang TVET dan juga dalam English, iaitu English Teaching Assistant ETA, iaitu berusaha-sama dengan pihak universiti daripada United States of America ataupun daripada Amerika Syarikat untuk menjadi guru kepada pelajar-pelajar pendalaman yang berada di negeri Kedah. Iaitu daripada tiga elemen ini kita sediakan Kedah Digital Library, kita sediakan KISMED untuk dalam TVET, dan kemudian dalam bidang English untuk pelajar-pelajar pendalaman menguasai bahasa Inggeris. Ketiga elemen ini untuk support industri apa yang dicadangkan oleh peringkat kerajaan negeri. Jadi apa hasrat Datuk Seri melihat keseluruhan ini dari segi pendidikan untuk pelajar sekolah dan juga pelajar universiti maupun dalam bidang kemahiran ini? Silakan Encik. Ya, kita tahu bahawa Malaysia ini sebenarnya adalah sebuah negara pedagang. Dan walaupun kita buat perdagangan, tapi untuk menjayakan perdagangan, kita juga mesti ada pelaburan. Dua itu dia seiring. Kalau tak ada pelaburan, maka tahap perdagangan pun akan tak sampai tahap yang kita hendakkan. Jadi kita mesti dah terbuka untuk menerima pelaburan daripada syarikat tempatan maupun daripada luar. Dan untuk tujuan itu, Kedah juga seiring dengan perancangan nasional untuk menyediakan prasarana, menyediakan insentif untuk tujuan menarik syarikat-syarikat pelabur ini untuk membuka kilang-kilang pengeluaran mereka dan menyediakan perkhidmatan. Dan itu juga sebabnya dalam tempoh hanya 22 bulan kita telah pemerintah negeri Kedah baru-baru ini, kita telah berjaya mencapai satu angka yang begitu luar biasa dalam soal pelaburan keseluruhan, 14.7 bilion ringgit, termasuklah dalam sektor perkhidmatan dan sebagainya. Dan khususnya dalam sektor pengeluaran, termasuk pelaburan asing dan tempatan, jumlahnya 11.5 bilion ringgit yang meletakkan Kedah ini di tangga ketiga selepas Selangor dan Pulau Pinang. Jadi ini bermakna bahawa Kedah telah berjaya untuk mempromosi negeri kita ini kepada pelabur-pelabur asing. Mereka bukan hanya kenal dengan Malaysia, kenal dengan Kedah, tetapi telah membuat keputusan dengan menyediakan bajet ataupun dana melabur di negeri kita. Dan tentunya bila kita ada pelaburan seperti ini, bersama dengan projek-projek infrastruktur yang kita rancangkan, tadi saya sebut mengenai lapangan terbang, antarabangsa dan sebagainya itu, salah satu matlamat penting ialah untuk mewujudkan peluang pekerjaan bagi warga tempatan kita, baik warga Malaysia ataupun daripada zon utara itu, lebih khusus lagi warga Kedah lah. Jadi kita nak elak daripada kita sediakan semua peluang-peluang pekerjaan bernilai tinggi ini, akhirnya ianya diisi oleh pekerja-pekerja asing. Kita nak supaya mestilah warga tempatan yang mempunyai kelayakan dan kemahiran yang relevan, yang padan dengan permintaan pasaran itu. Jadi untuk memastikan itu berlaku, sistem pendidikan kita pun mesti memahamilah apa dia sebenarnya permintaan pasaran dalam tempoh 3-4 tahun lagi. Jadi setiap kali saya berpeluang untuk berjumpa dengan mahasiswa-mahasiswi universiti kita, saya terangkan perkara ini supaya mereka faham bahawa akan ada peluang pekerjaan dalam bidang-bidang tertentu ini dalam tempoh yang tertentu juga, katalah 3-4 tahun. Di Kedah kita rasa macam sektor logistik akan ada, sektor penerbangan, pelancongan, aeroangkasa, tentunya sektor elektronik dan elektrikal terus berkembang.
Jadi kalau mereka berhasrat untuk mencari kerja di negeri Kedah, inilah bidang-bidang yang akan kita sediakan peluang pekerjaan. Sekali lagi dia ambil satu bidang yang tak ada kena-mengena dengan Kedah, 3-4 tahun sekali lagi dia cari kerja tak ada, jadi dia komplain, dia rasa tak puas hati kenapa kita tak sediakan dan sebagainya. Dan jadi pemadanan antara bekalan dengan permintaan itu tak tercapai, maka gagallah hasrat kita itu. Jadi ini sangat penting, supply demand itu mesti seiring. Jadi kita nak pastikan bahawa tidak akan ada siapa lagi yang menganggur atas sebab kelayakan dan kemahiran itu tak padan dengan permintaan pasaran. Maksudnya ada peluang pekerjaan tapi dia tak fit dengan apa yang dia boleh buat ataupun yang dia minat nak buat. Jadi yang itu kita kena elak. Jadi saya telah melihat dengan mata saya sendiri kejayaan Digital Library di Pulau Pinang. Begitu berjayanya sehingga kan ada 2 pusat Digital Library Pulau Pinang. Yang pertama yang dah dibuka dan mungkin tak tahulah kalau mereka rancang begitu, tapi rupa-rupanya sambutan daripada masyarakat Pulau Pinang itu begitu luar biasa sehingga setiap hari penuh dengan orang. Saya ingat saya lebih kurang 400 orang yang akan mengunjungi Penang Digital Library setiap hari, baik students lah, pihak syarikat nak buat mesyuarat dalam keadaan yang selesa, tak terganggu oleh pihak-pihak lain dan macam-macam lagi, sehingga kan di tempat sebuka satu lagi betul-betul di depan PDL yang pertama. Jadi mengambil iktibar daripada kejayaan itu, maka kita memohon dengan kerajaan persekutuan melalui NCIA Northern Corridor Investment Authority dan mendapat peruntukan RM15 juta untuk membuat Kedah Digital Library. Sebenarnya bersebelahan dengan Taman Jubli Perak sebelah Wisma Darul Aman. Dan saya mengunjungi tempat tu mungkin bersama dengan YB Asmirul lah, 4 bulan lepas kot, bulan 1 lepas ke bulan 1 jatuhlah saya ingat. Masa tu kita nampak dah dalam proses nak siap, dan saya sangat yakin ianya akan menarik minat ramai anak-anak muda kita untuk terdedah kepada sektor digital ni. Digital library maksud tak ada lah sangat buku-buku yang tersusun untuk orang baca, tapi peralatan untuk mereka melayari internet dan juga memberi akses kepada kandungan digital yang begitu banyak di luar sana. Dan kita juga telah melancarkan TVET melalui KISMEC, dan ini adalah dengan kerjasama pihak industri. KISMEC bekerjasama dengan begitu erat sekali dengan industri-industri yang ada di Kedah untuk mengenal pasti kemahiran apa yang diperlukan oleh mereka, dan kita sediakan mesin-mesin termasuk robot yang digunakan oleh kilang-kilang ini supaya orang-orang ini dilatih di KISMEC, kemudian dengan secara automatiknya mereka akan mendapat peluang pekerjaan di kilang-kilang yang sudah pun beroperasi di Kulim High Tech Park dan sebagainya. Dan yang satu lagi pendekatan yang kita ambil ialah dengan bekerjasama dengan pihak Kedutaan Amerika Syarikat, di mana ada satu program exchange. Mereka menghantar guru-guru bahasa Inggeris dari Amerika Syarikat yang diletak di dalam sekolah-sekolah sekitar negeri Kedah, baik sekolah rendah maupun sekolah menengah. Dan yang sangat menarik, saya berjumpa dengan mereka. Dia orang ni kadang-kadang duduk sampai 3 hingga 6 bulan kalau tak silap saya. Ramai yang saya tengok, yang saya jumpa tu, kalau yang wanita ni dah berbaju kurung, dia pun cakap bahasa Melayu, bukan setakat bahasa Melayu, lorak Kedah lepas tu. Sampai tu dia dah biasa dengan makanan kita, makan pedas-pedas, laut kata menung pun dia orang dah biasa. Tapi yang penting sekali, mereka biasakan anak-anak
anak-anak kita ni untuk bertutur dalam bahasa Inggeris supaya mereka confident, mereka ada keyakinan diri untuk berkomunikasi. Dan sampai ke tahap mereka dah biasa sangat bercakap, dia boleh buat presentation dalam bahasa Inggeris dengan begitu yakin sekali. Maklumlah kadang-kadang tu anak-anak kita kalau duduk di kampung-kampung, kalau tak ada peluang untuk dia bercakap, jadi dia segan. Kat rumah pun dia nak bercakap pun tak ada siapa yang nak respon. Dan masyarakat kita, maaf cakaplah, kadang-kadang lah kan, bila orang speaking saja, orang macam pandang serong dekat mereka ni. Jadi kita nak bagi dia yakin dalam bertutur bahasa Inggeris ni. Jadi bila ada guru-guru macam ni, dia boleh dengar sendiri macam mana dia menyebut satu-satu perkataan tu, macam mana dia nak menyusun ayat, sehingga kan dia tak segan untuk buat kesilapan. Dan itu cara yang terbaik. Saya sendiri dulu belajar bahasa Jepun pun macam itu jugalah. Mula-mula tu memanglah kena banyak silap lah, sampai orang ketawakan kita, orang gelak kerana silap perkataan, silap susunan ayat dan sebagainya. Tapi lama-lama bila kita mendengar, jadi kita biasakan, jadi kita pun dah jadi confident secara automatik, kita boleh respon bila kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kemahiran ini sangat diperlukan oleh industri. Bila ada pelabur daripada negara asing mai ke tempat kita, bila ada anak-anak muda kita yang begitu confident boleh berkomunikasi, maka mereka pun rasa yakin orang macam ni boleh diberi kerja dan diletakkan dalam dalam pengurusan ke ataupun dalam perkilangan. Jadi itu tujuan sebenarnya, dan saya lihat memang ianya berjaya mencapai matlamat yang kita buat pada asal. Okey, baik Dr. Sri. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pencerahan yang diberikan tentang usaha dalam bidang pendidikan di Kedah. Kita pergi ke soalan-soalan yang politik semasa. Selain daripada kita dah lakukan, tapi dalam masa yang sama juga kita nak juga supaya mendengar pandangan netizen ni nak tanya apa ni, mantan Ketua Menteri dan mantan Menteri Besar yang mana mungkin kena politik ni kena sentiasa disensasikan. Okey, baik. YB Adli, berkenaan dengan kita lihat politik di negeri Melaka. Adakah YB Adli melihat PH ataupun PH bersatu ataupun kumpulan daripada PH ini boleh mengambil kembali kerajaan di Melaka atau terus menjadi pembangkang? Mungkin kita nak dengar sendiri daripada penjelasan YB Adli. Soalan dia macam tadi, soalan pendek jawab panjang. Ini boleh jawab pendek juga sebenarnya, soalan pendek. Hanya nak panjang. InsyaAllah boleh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang kita di Pakatan Harapan ini, kita dalam mesyuarat kita memang telah membuat ketetapan bahawa Pakatan Harapan sentiasa membuka ruang untuk kita berbincang dengan semua pihak, dan kita boleh bekerjasama dengan mereka yang boleh bersama dengan aspirasi Pakatan Harapan itu. Sebab itu bila kita tahu kita perlu meningkatkan lagi kerjasama kita, dan kita tidak pernah memutuskan perbincangan kita dengan rakan-rakan kita, termasuk rakan-rakan kita yang masih mempunyai aspirasi bersama dengan Pakatan Harapan ini, termasuk daripada rakan-rakan bersatu kita. Jadi kita sentiasa berbincang, kita sentiasa memberikan pandangan-pandangan kita, kerana saya tahu yang paling penting sekali bagi saya bila kita menyebut ada kita boleh kembali atau tidak, sebenarnya adalah kita dalam masa yang sama juga harus memberikan pendidikan politik kepada rakan-rakan kita, kepada masyarakat keseluruhannya, tentang kenapa kita perlu untuk memastikan Pakatan Harapan itu dikembalikan kepada mandatnya, seperti mana yang telah dibuat keputusan oleh rakyat itu. Ini antara perkara penting, sebab sebenarnya kadang-kadang rakyat itu tertanya-tanya kepada kita kenapa kita mempertahankan mandat, kenapa kita perlu mendapatkan kembali kerajaan ini,
mengapa kita mempertikaikan keabsahan kerajaan yang sedia ada Perikatan Nasional itu, kerana ini semua sebenarnya memberi kesan kepada kehidupan seharian mereka. Selalu saya menyebut bahawa kadang-kadang rakyat tu merasakan bahawa kita tak nak lagi berbicara tentang politik ini kadang-kadang menyukarkan mereka, tapi bagi saya pendidikan politik itu cukup penting. Kerana kadang-kadang masyarakat tidak melihat bahawa ikan yang dia makan berkaitan dengan politik. Kadang-kadang harga ayam berkaitan dengan keabsahan juga politik. Kadang-kadang dia melihat bahawa kerukunan rumah tangga dan juga pendidikan anak-anak berkaitan dengan keputusan politik. Sebab itu sebenarnya kestabilan politik itu mesti berdasarkan kepada mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Jadi ini adalah antara aspek penting, dan kalau ditanya saya, memanglah Pakatan Harapan sentiasa berusaha. Saya selalu menyebut bahawa walaupun saya tinggal 1 hari, saya akan berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat itu. Dan saya yakin bahawa kita punya peluang, kerana kalau kita memberikan kesedaran, dan daripada kesedaran inilah akan timbulnya nilai-nilai baik dalam sistem negara kita, dan nilai-nilai itu boleh menyokong kita untuk kita mengembalikan kembali mandat rakyat itu kepada Pakatan Harapan. Dan sebenarnya Pakatan Harapan saya yakin bahawa bukan saja kita ada Datuk Seri Mukhriz yang masih bersama dengan aspirasi kita. Sekarang ni orang sebut Pakatan Harapan Plus. Tetapi kita menyebut bahawa kita bukan saja Pakatan Harapan Plus. Tetapi kita sebenarnya adalah membawa satu aspirasi rakyat Malaysia yang mahukan perubahan kepada sistem kita, yang mahu menolak kleptokrasi itu, dan kita sebenarnya adalah banyak perkara-perkara penting yang kita harus lakukan untuk memastikan bahawa Malaysia ini benar-benar dipacu untuk kesejahteraan masa depan kita. Sebab itu, kalau orang bertanya kenapa kita perlu bersama dengan Pakatan Harapan dan mandat ini mesti dikembalikan, kerana bagi saya itulah satu-satunya harapan yang perlu kita tegakkan, dan juga harapan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sedikit YB Adli. Tadi saya tertarik dengan jawapan berkenaan dengan keputusan politik akan ada kaitan dengan ikan di pasar. Keputusan politik ada kaitan dengan pendidikan. Mungkin kita nak memahamkan rakyat kita. Kadang-kadang dia kata, sudahlah tentang politik ni, politik kotor lah, apa sebagainya. Tetapi sebenarnya, kefahaman masyarakat itu tidak sampai di tahap yang dari segi keputusan politik itu boleh diterjemahkan dalam ikan di pasar, dalam pendidikan, dalam keselamatan dan sebagainya. Mungkin YB Adli teraskan sedikit, mungkin boleh memahamkan masyarakat kita yang di luar sana. Kalau kita lihat macam mana anak kita lah hari ini duduk di rumah. Anak-anak kita duduk di rumah, macam-macam. Saya ada 7 orang anak. Macam-macam nilai ada pendidikannya dia buat. Tapi siapa yang menguruskan pendidikan anak-anak itu sebenarnya? Ada yang anak ada tuition hari-hari, ada yang tak ada tuition main game, ada yang cikgu bagi kerja sekolah, ada yang tak bagi kerja sekolah. Jadi sebenarnya bagaimana menyusun ini semua? Kalau bukan disusun oleh dasar-dasar pendidikan daripada pemimpin-pemimpin yang jelas. Sebab itu kalau kita lihat, kalau tidak ada kejelasan, tidak ada dasar, manifesto pun tidak ada. Jadi macam mana pendidikan anak-anak kita? Itu baru aspek pendidikan. Belum kita lihat lagi aspek pelbagai. Maknanya kalau kita tengok, macam kita dulu ada 30 lebih menteri, sekarang ni dah 70 lebih. Tapi 70 lebih itu apa yang memberikan kesan kepada kita semua? Jadi maksudnya dalam kehidupan kita ini sebenarnya politik menyumbang kepada itu. Sebab itu nilai baik ini harus kita lihat, dan sebenarnya nilai-nilai inilah yang mahu ditegakkan oleh Pakatan Harapan, dan saya fikir nilai-nilai inilah yang sepatutnya ada dalam aspirasi seluruh rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa kita berada di landasan yang benar dan di landasan yang betul untuk kita memacu Malaysia pada masa akan datang. Sebab itu bagi saya bukan sahaja kita menyebut tentang kita mahu mengembalikan mandat rakyat, tetapi dalam masa yang sama kita harus juga membuktikan nilai-nilai baik ini dan memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa mereka harus bersama dengan Pakatan Harapan dan mengembalikan mandat ini. Okey, good answer. Terima kasih YB Adli. Okey, YB Datuk Seri Utama. Kita pergi ke nasional sikitlah, dan negeri tertanya kan tadi. Cepu Mas YB Datuk Seri Utama melihat politik hari ini, iaitu banyak orang petikai lah di bawah sana, netizen, rakyat, pegawai kerajaan dan sebagainya.
Tapi mampukah Pakatan Harapan Plus ataupun Bersatu Tun ke apa dan sebagainya, kalau kita tengok menguasai kerajaan persekutuan sebelum sidang parlimen akan datang? Silakan. Memang mampu. Itu jawapan pendek. Terus. Oh, direct terus. Okey. Tapi jawapan panjangnya ialah memang itulah yang sedang diusahakan. Kalau boleh saya dengan yakin menjawab bahawa sebenarnya kita sudah pun mempunyai majoriti untuk menumbang kerajaan Perikatan Nasional. Cumanya pada ketika ini kita nak pastikan bahawa majoriti itu satu majoriti yang selesa, bukannya majoriti tipis seperti mana yang kononnya ada pada Perikatan Nasional ketika ini. Wahal ianya sekarang ini tidak pun ada pada mereka, ada pada kita. Jadi dan kita ingat bahawa kalaupun ada dakwaan kononnya PH++ ni, iaitu bersama dengan kami-kami yang asal daripada Bersatu ini, tak sepatutnya berusaha untuk mengambil alih semula tampuk kepimpinan negara atas alasan PKPB lah, alasan COVID dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat bahawa sebenarnya pihak Perikatan Nasional lah yang telah melakukannya, dan mereka telah merampas mandat rakyat yang telah rakyat berikan kepada Pakatan Harapan pada PRU 14 yang lepas, iaitu pada tahun 2018. Jadi apa yang kita sedang usahakan ialah untuk memulangkan mandat tersebut. Kita tak boleh terima dalam sistem demokrasi yang kita amalkan ini keadaan di mana yang kalah jadi kerajaan, yang menang jadi pembangkang. Itu melanggar prinsip demokrasi itu sendiri. Jadi yalah, mungkin juga akan ada orang yang mempersoalkan hak saya untuk bercakap sebagai mewakili parti saya, iaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia, wahal ada persepsi yang kononnya kami berlima, termasuklah Ayah Dato' Mahathir selaku pengasas dan juga pengurusi Parti Bersatu telah dihentikan keahlian terhenti, katanya. Itu jawapan. Itu kenyataan yang mereka gunakan. Bukan kena pecat, katanya. Tapi keahlian kami terhenti. Maksudnya macam tak sengaja lah terhenti. Tapi sebenarnya efeknya sama sajalah, macam memecat. Jadi apa juga istilah yang mereka gunakan, kesannya serupa, iaitu kononnya kami ini tak sepatut lagi bergerak ataupun bercakap ataupun bertindak bagi mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Tapi alasan yang mereka gunakan ialah bahawa kononnya mengikut perlembagaan parti 10.2.2 dan 10.2.3, kami tidak lagi menyokong parti, iaitu maksudnya Parti Bersatu. Sebaliknya kita menyokong pihak pembangkang. Malah didakwa juga kononnya kita telah menyertai parti pembangkang. Jadi saya nak beri sedikit penjelasan hal ini. Kita kena ingat bahawa Bersatu adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Kita telah semuanya bersetuju untuk menggunakan lambang Parti Keadilan Rakyat. Jadi semua daripada kita, baik daripada Amanah ke, DAP ke, daripada Keadilan ke, daripada Bersatu sekalipun, semuanya bertanding atas nama Pakatan Harapan, tapi lambang yang kita gunakan itu ialah Parti Keadilan Rakyat. Jadi kami semua ni bersekali. Kemudian bila dah menang dalam PRU 14, kita tubuh kerajaan bersama dengan Parti Warisan Sabah. Jadi kita dalam kerajaan. Malangnya pada bulan 2 yang lepas, hujung-hujung bulan 2, sebahagian daripada Bersatu ini keluar daripada Pakatan Harapan. Dia keluar, dia bercantum pula dengan UMNO dan PAS. Jadi yang dulunya kerajaan Pakatan Harapan berubah menjadi pembangkang,
Kemudian yang pembangkang ni dulu ni bila dah cukup bilangan dia pula jadi kerajaan. Jadi waktu bila pula kami yang 5 yang kekal dalam Pakatan Harapan ini menyokong pembangkang. Kami tak pernah menyokong pembangkang, kami sebahagian daripada kerajaan yang asal. Ya. Yang menyokong pembangkang adalah puak-puak yang keluar daripada Pakatan Harapan pindah sokongan dia pergi ke apa yang dikenali sebagai Perikatan Nasional itu. Jadi mereka yang menyokong pembangkang. Kami kekal daripada tempat asal. Kami tak pernah berubah, tak pernah pergi mana pun. Tak berganjak pun di kedudukan kami. Kami bersama dengan Pakatan Harapan daripada asal sehinggalah sekarang. Jadi tak betul dan tak wajar lah tomahan ataupun dakwaan bahawa kami sekarang ini menyokong pembangkang seolah-olah perkara itu satu perkara yang baru. Padahal kami kekal di tempat yang asal. Mereka inilah yang pergi menyokong pembangkang. Yang pembangkang itu jadi kerajaan. PH pula tiba-tiba jadi pembangkang. Jadi digunakan alasan itu bahawa kami sekarang ni menyokong pembangkang. Itu tak betul. Jadi saya yakin bahawa rakyat juga tidak puas hati dengan keadaan ini. Tambah pula dengan masalah COVID-19. Kami sebenarnya tidak puas hati juga dengan tindakan yang diambil oleh kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani masalah COVID-19. Semua peruntukan sampai 3 kali dah ada rancangan ekonomi ini tidak langsung mendapat keputusan daripada Parlimen kerana mungkin tak berani untuk usulkan dalam Parlimen, takut mungkin ditolak dalam undian. Jadi itu juga membuktikan bahawa mereka tidak mempunyai majoriti yang mereka harapkan dan yang mereka akui. Jadi saya ingat untuk menyelamatkan keadaan sepatutnya tampuk kepimpinan kerajaan ini dikembalikan kepada Pakatan Harapan bersama-sama kami-kami yang mana yang masih lagi menyokong PH. InsyaAllah. Datuk Seri, pertama, boleh saya katakan sebagai, adakah sistem demokrasi kita terhakis? Adakah Datuk Seri setuju? Dan jadi tunggang terbalik. Bagaimana Datuk Seri melihat benda ni? Yang sebagai contoh kita ambil 2, iaitu Radhi Didin, YB Radhi Didin lawan dengan YB Anwar Musa. Yang kalah dia jadi menteri kanan, yang menang jadi menteri juga. Jadi macam mana tu? Itu saya melihat sistem demokrasi itu. Ya, sistem demokrasi tentulah satu sistem rekaan manusia. Ya. Perlembagaan kita dengan jelas memperuntukkan apa yang dibenarkan, apa yang tak dibenarkan. Tetapi dia tidaklah memperincikan semua perkara. Jadi adalah juga ruang-ruang untuk tafsiran kita sendiri, macam mana kita nak mengamalkan fasal-fasal yang termaktub dalam perlembagaan, dan sekiranya hujah kita itu terpakai, jadi yang itulah yang boleh meyakinkan rakyat. Ya. Jadi saya tak ingat bahawa perlembagaan kita ini, walaupun ianya tidak khusus menyatakan bahawa tindakan melompat itu satu perkara yang digalakkan. Ya mungkin dibenarkan, dia tak salah dalam perlembagaan, tetapi ia bukan satu amalan yang moral, yang beretika, orang kata. Jadi saya rasa mungkin dah tiba masanya kita betul-betul pertimbangkan bagaimana kita nak mengelakkan daripada tindakan melompat ini terus berlaku. Kerana ianya menidakkan hak rakyat. Rakyat telah membuat satu pilihan dalam pilihan raya umum. Dalam 4-5 tahun sekali kita akan serahkan balik kepada rakyat untuk buat pilihan itu. Tetapi tengah-tengah jalan pilihan rakyat itu ditidakkan dengan aktiviti lompatan ini. Jadi mungkin dalam hal itu kita boleh ubah balik perlembagaan kita supaya kita tak benarkan aktiviti lompat-melompat ini, tanpa ianya juga melanggar fasal-fasal ataupun artikel lain dalam perlembagaan berkaitan dengan hak seseorang itu untuk berorganisasi, untuk melibatkan diri dalam pertubuhan dan organisasi. Kerana ini soal politik, ini mempunyai kesan dalam kerajaan. Jadi
bila ada aktiviti lompat daripada satu NGO ke satu NGO yang lain, dia mungkin tak ada kesan apa. Tapi di kalangan ahli-ahli politik, dia boleh menumbangkan kerajaan. Jadi ini satu kesan yang sangat berat. Jadi sepatutnya kita bolehlah pertimbangkan untuk dipindah perlembagaan kita untuk mengelak perkara itu daripada berlaku lagi. Dalam soal ketirih yang disebut oleh YB Asmirul tadi ini, saya sendiri telah bangkitkan perkara ini, sampai hari ini tak dijawab oleh dua-dua pihak yang berkenaan. Seorang ahli parlimen, seorang lagi ketua bahagian saja bersatu bertanding dalam pilihan raya yang lepas tapi kalah kepada ahli parlimen sekarang. Jadi bila dua-dua pihak ini daripada pihak yang sama, Perikatan Nasional, ya, satu bersatu dan satu lagi UMNO. Jadi PRU 15 nanti, macam mana mereka nak pilih siapa yang akan menjadi calon bertanding di Parlimen Ketirih itu? Ya, seorang Menteri Kanan yang kalah jadi Menteri Kanan, yang menang jadi Menteri Wilayah. Jadi dan contoh-contoh seperti itu banyak lagi. Bila masa pilihan raya dulu, ada menang ada kalah, biasanya dua-dua pihak itu tidaklah daripada pihak yang sama kan. Kita berlawan, katalah satu berlawan dengan UMNO dalam satu kursi itu. Jadi kalau bersatu menang, UMNO tu kalah lah. Tapi kalau tengah-tengah jalan tiba-tiba bersatu dengan UMNO tu bergabung, jadi dua-dua di pihak yang sama, yang menang pun kat situ, yang kalah pun kat situ kan. Jadi masuk dalam PRU 15 lagi, timbul masalah lah, siapa yang nak bertanding kat situ. Yang menang pun akan tuntut, yang kalah pun kata aku Menteri Kanan lah, apa takkan tak bagi peluang kot. Jadi benda macam itulah saya tak nampak dah bagaimana bersatu akan untung, ya, dengan kerjasama politik yang memang tak difikirkan secara mendalam. Ya, saya rasa bahawa kepentingan dan nasib bersatu ini jauh lebih baik sekiranya kita kembali bersama dengan Pakatan Harapan. Terima kasih Datuk Seri. Sebelum saya nak tutup, saya nak sikit tersentuh supaya YB Adli ini memberi pemahaman kepada masyarakat, terutama golongan yang mungkin tak tahu sedikit tentang politik, iaitu golput. Golput ni adalah golongan putih. Golongan putih ni yang dia kata dia pergi ke pilihan raya, dia dah mengundi orang ni, dan seperti dia kata undi orang yang dia undi tu tak ini kajian dan sebagainya, apa yang inspirasi dia tak dapat. Golongan putih ni bagaimana kita nak memandangkan, lepas ni kami tak mau pergi pilihan raya dah. Apa kami pergi pilihan raya? Sebabnya tu menyebabkan dia orang mudah lompat dan sebagainya. Ini menyebabkan satu bagi saya demokrasi yang terakis dalam negara kita. So sedikit daripada YB Adli dan teruskan dengan menutup dengan ucapan khususnya. Silakan. Kalau kita lihat melalui apa yang disebut sebagai golput itu, golongan putih itu, sebenarnya dia berpunca dari pada sistem yang gagal. Sebab itu kalau kita lihat demokrasi ini cukup penting kepada negara kita sebenarnya. Kerana bila kita membentuk sistem demokrasi ini, itu adalah keyakinan rakyat dalam menentukan kepimpinan mereka sebenarnya. Kita hilangkan keyakinan ini. Kerana kalau mereka hilang dengan keyakinan kepada sistem, mereka akan menjadi apa yang disebut sebagai golongan putih itu, mereka sudah tidak mengendahkan apa yang berlaku dalam negara. Apatah lagi kita bimbang bahawa mereka mengambil jalan-jalan selain daripada demokrasi. Ini sebenarnya yang harus kita lihat. Sebab itu kita mesti membetulkan sistem itu. Kalau berlaku kebincangan, kalau berlaku kekurangan, kita harus melakukan penambahbaikan kepada sama ada dalam aspek undang-undang ataupun dalam aspek nilai itu sendiri. Sebab saya melihat bahawa yang penting dalam konteks kita, apa yang berlaku dalam negara kita hari ini adalah aspek nilai sendiri. Bagaimana masyarakat melihat nilai ahli politik itu dalam menentukan masa depan negara mereka. Sebab itu kadang-kadang saya tertanya-tanya juga kerajaan yang saya pimpin itu, Pakatan Harapan itu, persoalan yang saya tanya, kenapa kerajaan ini nak dijatuhkan? Apa masalahnya? Apa kelemahannya? Apa kekurangannya? Jadi itu persoalannya. Dan kalau kita boleh melihat itu semua, dan ini harus dijawab sebenarnya, dikemukakan kepada rakyat. Apakah kita buat ini
Sebab macam saya sebut tadi, pencapaian Pakatan Harapan di Melaka itu satu pencapaian yang cukup baik sebenarnya. Ia didokong oleh aspirasi manifesto kita, didokong oleh penyampaian dan didokong oleh jentera kerajaan itu sendiri, sehingga kita boleh, saya mengambil contoh beberapa perkara sehingga kita boleh bertemu rakyat setiap minggu. Kita boleh bertemu dan apa sahaja masalah rakyat itu boleh dikemukakan kepada kita. Dan kita telah memperbaiki, contohnya kalau dulu bantuan Jabatan Kebajikan masyarakat perlu ke pusat-pusat khidmat untuk dapatkan bantuan. Sekarang ini mereka duduk di rumah dan bantuan diberi mereka di rumah melalui akaun saja. Mereka tak akan disusahkan. Dan begitulah juga dengan bantuan-bantuan kebajikan. Sebab itu kalau kita lihat, begitulah juga dengan pendidikan dan keselamatan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Itu sebab saya fikir bahawa secara keseluruhannya kita harus melihat bahawa politik ini bukan sekadar kita melihat angka itu, tetapi kita harus juga melihat bahawa sebenarnya perjuangan Pakatan Harapan itu adalah berasaskan kepada politik nilai itu sendiri. Kerana kita harus melihat bukan sahaja kita boleh membina satu kelompok dan terus berkuasa tanpa kita melihat bahawa nilai-nilai persahabatan kita, nilai-nilai perjanjian kita. Saya ambil satu contoh, ini kritikan saya lah kepada Perdana Menteri sendiri. Kalau dia boleh memberi janji dengan kawan-kawan dia, macam mana penilaian masyarakat antarabangsa dengan janji kepada Malaysia itu sendiri? Kalau apa nilai tanda tangan dia kalau dia boleh mengkhianati janji kepada rakan-rakan dia sendiri? Jadi inilah nilainya. Bagaimana masyarakat antarabangsa melihat kita dari sudut nilai. Dan inilah sebenarnya politik kita. Dan sebab itu dia akan terkesan bukan sahaja kepada, macam saya sebut tadi, bukan kepada ikan yang kita beli, bukan kepada pendidikan, tetapi impak yang paling buruk adalah kepada negara kita sendiri. Sebab itu saya fikir untuk masa depan kita harus lebih banyak memberikan pendidikan politik dan dalam masa yang sama kita harus berusaha. Semua orang harus berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat itu. Terima kasih. Sedikit ucapan daripada YB Adli kepada semua masyarakat Malaysia dan negeri Melaka. Sedikit ucapan selamat raya ke apa ke? Jadi saya 1 minute. kita tahu bulan Syawal ini kita di Malaysia ini biasanya raya sebulan. Jadi tidak saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kita dengan norma baru ini, saya peringatkan juga kita jangan lupa cuci tangan kita, jangan lupa kita lakukan penjarakan, dan dalam masa yang sama jangan lupa kita jaga kesihatan kita kerana masa depan kita banyak bergantung kepada peribadi dan kesihatan kita supaya kita kekal sihat dan boleh terus membangun dan memajukan negeri dan juga negara kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Asmirul dan juga terima kasih kepada Datuk Seri Mukhris. Terima kasih YB Adli. YB Datuk Seri Utama Mukhris berkenaan dengan harapan YB Datuk Seri Utama melihat sistem negara kita, dan mungkin YB boleh tutup dengan sedikit ucapan daripada YB. Saya ingat apa juga perancangan kita. Akhirnya satu nilai yang perlu ada kepada setiap seorang warga Malaysia, lebih-lebih lagi lah dari kalangan pemimpin-pemimpin kita, ialah sifat integriti. Ya. Kalau kita kuat bekerja, kita mempunyai kebijaksanaan, tetapi kita tidak mempunyai integriti, akhirnya apa juga yang kita usahakan itu akan gagal. Kita tak akan berjaya mencapainya. Maka dengan itu, saya ingin peringatkan diri saya dan rakan-rakan dalam Bersatu itu sendiri, sewaktu kami tubuhkan parti. Ya, dan saya ingat prinsip ini pun satu perkara yang diambil serius oleh parti-parti yang lain dalam Pakatan Harapan, iaitu prinsip kelima dalam penubuhan Parti Bersatu ialah memperkasa agenda memerangi rasuah dan salah guna kuasa untuk mewujudkan amalan tadbir urus yang baik dan pemerintahan yang bersih, beramanah dan berintegriti. Jadi saya berpesan kepada rakan-rakan saya yang entah macam mana boleh menyimpang daripada prinsip penting ini, dan sekarang ini bersubahat dengan UMNO yang kita kalahkan dalam PRU14 itu atas sebab kleptokrasi, salah guna kuasa penyelewengan, kita sebut malah Presiden parti kita sendiri
yang sudah menjadi Perdana Menteri dalam ucapannya menggelarkan puak-puak sana itu sebagai penyamun penipu dan penyangak. Jadi bayangkan sekarang ini penyamun, penipu dan penyangak itulah yang menjadi rakan-rakan beliau untuk menubuhkan kerajaan yang sedia ada. Jadi ini satu perkara yang tak boleh kita terima. Kalau kita berpegang kepada soal integriti ini, insya-Allah saya yakin apa juga perancangan kita akan menjadi kenyataan dan manfaat yang besar akan dapat dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan. Jadi kalau saya berpeluang lah untuk berpesan kepada diri saya dan rakan-rakan yang lain, itulah satu mesej yang saya ingat perlu kita hayati, kerana kita tak boleh berterusan macam ini dengan penyalahgunaan kuasa, menggunakan agensi kerajaan untuk menekan pihak-pihak yang tak seiring dengan kita dalam soal politik dan sebagainya yang sedang berlaku 2-3 hari ini. Jadi dengan perspektif itu, saya harap kita akan dapat bersama untuk menyelamatkan keadaan dan menyelamatkan negara yang kita sayang. Ucapan kepada raya ke apa, Dr. Sudi? Ya, saya juga bersama dengan Yang Berhormat tadi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ya, moga-moga Aidilfitri tahun ini dalam keadaan kita PKPB, ya, menghadapi satu pandemik berskala dunia, akan ada iktibar, ada hikmah di sebaliknya, supaya kita terus bermuhasabah diri mengenai nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Sekecil-kecil nyawa, kesihatan yang kita ada ni, boleh bangun tidur setiap pagi pun satu nikmat yang besar. Jadi kalau kita boleh sentiasa mensyukuri nikmat ni dan tidak mengkufuri nikmat, maka tentunya banyak lagi lah kebaikan yang akan dapat kita manfaatkan, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada YB Datuk Seri Utama Mukhlis Tun Mahathir, mantan Menteri Besar Negeri Kedah. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Adli Zari, mantan Ketua Menteri Melaka, yang sama-sama berkongsi semua maklumat, idea, pandangan dan sebagainya untuk kita kongsi bersama dengan masyarakat kita di negeri Kedah, di Melaka dan juga negara Malaysia secara amnya. Dalam bagi pihak kru FB Live The Perspective, kami mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih banyak-banyak kerana terima jemputan daripada pihak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.